Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita bersiaran langsung kembali di Facebook Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi sama-sama mendapatkan respon balas mengenai jangkitan HFMD di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, hari ini saya bersiaran di CPRC, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bagi mendapatkan respon daripada Dr. Amin Shah bin Ahmad, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Dato'. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama saya sekarang secara langsung adalah Dr. Amin Shah bin Ahmad, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan hari ini tajuk yang bersiaran adalah mengenai jangkitan HFMD. Dengan tagline-nya awas HFMD mengganas. Baik, Doktor. Hari ini ada beberapa soalan saya nak dapatkan respon doktor berkenaan dengan jangkitan HFMD di Kuala Lumpur ini. Jadi persoalan utama saya. Baik. Pertamanya doktor, boleh doktor kenalkan diri dulu? Saya Dr. Amin Shah bin Ahmad, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan juga Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan suka juga saya maklumkan bersama saya Dr. Rozanim Kamaruddin, juga Pakar Perubatan Kesihatan Awam, bahagian kawalan penyakit lah di cawangan penyakit di sinilah. Baik. Doktor, sebenarnya saya nak dapatkan respon balas doktor berkenaan dengan jangkitan HFMD yang sedang menular di Malaysia, terutamanya fokus kita hari ini adalah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur itu sendiri. Jadi boleh doktor jelaskan apa itu HFMD? HFMD ni ataupun dari segi istilah Melayu dia adalah penyakit tangan, kaki dan mulut, ataupun hand, foot, mouth diseases, HFMD. Dan dia adalah salah satu daripada penyakit berjangkit yang disebabkan oleh enterovirus, salah satu jenis virus. Dan antara dua virus utama yang menyebabkan penyakit ini adalah virus Coxsackie A16 dan juga virus enterovirus 71 atau EV71. Ya. Baik, adakah terdapat tanda-tanda atau simptom bagi jangkitan HFMD ini? Memang terdapat tanda-tanda atau simptom bagi penyakit HFMD ni. Antaranya kanak-kanak tersebut akan bermula dengan kurang selera makan, demam, tidak sihat. Dalam sehari dua kemudian ada ulcer di mulut dan juga akan timbullah, dan juga ruam dan merah pada tapak tangan ataupun celah jari yang akan menjadi blister ataupun lepuh lah kalau orang Melayu cakap kat sini. Dan ruam merah ni biasanya tidak menyebabkan rasa gatal dan sebagainya. Okey. Jangkitan ini boleh menjangkiti kepada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Yes, tetapi seperti mana yang kita maklum, jangkitan itu lebih berisiko kepada kanak-kanak. Boleh doktor kongsikan apakah tindakan atau langkah segera yang boleh diambil oleh ibu bapa sekiranya anak-anak mereka dijangkiti oleh HFMD ini? Okey. Kita tahu tadi penyakit ini akan penyakit melalui kontak ataupun hubungan. Dan contohnya kanak-kanak mereka contohnya bila berada bersama-sama mereka dalam ruangan tertentu seperti taska dan sebagainya. Jadi nasihat untuk ibu bapa, apabila anak kita dikatakan mengalami penyakit HFMD, mereka semestinya mengasingkan anak mereka daripada tempat-tempat yang boleh menjangkiti anak-anak lain. Jadi justru untuk meningkatkan kefahaman perkara ini, ibu bapa harus diberi pendidikan kesedaran. Sebagaimana yang Jabatan Penerangan sedang usaha berkeras sama-sama dengan kita pada hari ini dan datang sendiri ke Jabatan Kesihatan Kuala Lumpur. Jadi ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Puan Azu yang datang pada pagi ini buat liputan langsung secara FB Live.
Selain daripada itu ibu bapa seharusnya memastikan anak-anak mengamalkan kebersihan lah, di mana budaya mencuci tangan dengan betul, dan tidak berkongsi peralatan-peralatan sudu, garpu, dan juga tindakan disinfeksi ataupun pembersihan pada tempat-tempat yang selalu terdedah, dan juga kita seharusnya memastikan lampin pakai buang yang digunakan anak-anak tersebut kita buang di tempat yang betul dan seperti tempat yang bertutup dan sebagainya. Sebab kadang-kadang simptom-simptom ni pada asalnya sangat kita tak perasan. Sebagai ibu bapa kadang-kadang kita tak perasan. Jadi apabila telah berlaku wabak 2 kes, 3 kes dan sebagainya, baru kita perasan. Jadi kadang-kadang perebakan tu berlaku. Jadi daripada awal lagi, walaupun anak kita, doktor anak saya tak ada apa-apa pun, sihat je, gembira je, tapi kita sebagai bapa sebelum terkena dan sebagainya, itulah kita apabila anak-anak kita terlibat dalam aktiviti seperti terpaksa kita hantar ke taskar dan sebagainya, kita kena jaga kebersihan. Ini maknanya pencegahan lah sebelum mereka kena lagi. Betul. Kita kena sentiasa memastikan kebersihan mereka. Oleh kerana anak-anak, kita tahu anak-anak kita bila memais saja mereka tahu bahawa benda tu kotor atau bersih. Jadi sebelum itu lagi kita dah pastikan anak-anak itu dididik, dan juga kita memastikan kebersihan mereka yang seperti saya maklum tadi. Okey, baik doktor. Di wilayah persekutuan sendiri, jangkitan menunjukkan peningkatan yang sangat drastik dan antara negeri yang tertinggi di Malaysia. Boleh doktor jelaskan, mungkin ada faktor yang menyumbang kepada peningkatan secara drastik di Kuala Lumpur ini? Okey. Di Kuala Lumpur ni sehingga pada hari ini atau minggu ini kita ada 10,832 kes, dan ianya merupakan peningkatan 22 kali ganda berbanding dengan tahun lalu, iaitu hanya 472 kes bagi tempoh yang sama. Jadi kita tahu masyarakat di Kuala Lumpur ni antara masyarakat yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, ibu dan bapa yang bekerja terpaksa meletakkan anak-anak di pusat-pusat jagaan. Dan sebab itulah kalau kita lihat jumlah jangkitan kita begitu tinggi. Dan macam saya kata tadi, kadang-kadang oleh kerana penyakit ni pada mulanya dia bergejala ringan yang kadang-kadang tak perasan. Dan kita kes yang kita yang tinggi adalah pada tahun 2018. Jadi maknanya telah 2 tahun semasa kita pandemik COVID ataupun sekarang ni kita berada transisi, dia tidak menunjukkan peningkatan yang tinggi. Justru ada faktor-faktor yang mungkin bukanlah kata lalai kan. Kita ada sedikit kealpaan tentang kes-kes ini. Dulu kita memang sentiasa berhubung dengan pusat-pusat jagaan asuhan, dan sebenarnya kita mula-mula kita mengesan statistik kita bertambah, dan kita pun dah mula berhubung baik ataupun buat engagement dengan pengasuh-pengasuh taskar, ibu bapa juga, untuk mereka memastikan kebersihan anak-anak mereka dipelihara dan terjagalah seawal sebelum bulan puasa lagi. Jadi kita dah nampak trend pattern. Tapi sebab masyarakat kita, dan apabila kita pun baru keluar daripada kepompong PKP dan sebagainya, dan mereka perlu bekerja dan sebagainya, jadi kepadatan masyarakat dan mobilisasi atau pergerakan anggota warga Kuala Lumpur yang begitu tinggi dan juga berteraya, itulah salah satu yang kita dapat lihat antara faktor ataupun punca yang menyebabkan peningkatan kes yang begitu tinggi sekali. Baik, doktor, HFMD ni bukan sekadar ruam. Jadi jangkitan ini juga boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Boleh doktor terangkan, mungkin ada komplikasi-komplikasi yang serius sekiranya, terutamanya lah kanak-kanak, jika dijangkiti oleh HFMD ini? Okey, daripada kajian ataupun data kita, sehingga pada hari ini kalau di Malaysia, daripada 97,157 kes di peringkat kebangsaan, ada 2 kes yang kita kata komplikasi serius lah, masih berada di pusat rawatan rapi, pusat jagaan rapi. Dan kalau kita kira segi peratus, kurang daripada 0.01%, 0.02%, 0.002. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat daripada segi kajian di peringkat antarabangsa, terdapat 6% yang mempunyai simptom yang daripada 6% yang mempunyai simptom ini, mereka akan mengalami gejala yang lebih teruk, komplikasi lah kan. Dan daripada itu
daripada simptomatik 6%, daripada itu adalah 18.7%, dan seterusnya boleh menyebabkan kematian sehingga 5%. Jadi peratusan tu kalau kita kira dengan angka itu adalah kecil lah. Dan kita di Malaysia macam saya cakap tadi, hanya 2 kes yang serius. Jadi saya bukan nak katakan perkara ni sebagai satu ruang untuk ibu bapa rasa lega. Namun begitu kita sebagai ibu bapa sebab penyakit ni berlaku secara boleh dicegah dan berlaku secara cepat. Jadi saya tetap menasihatkan kita sebagai ibu bapa menjagalah perkara ni. Ada juga perkara-perkara yang komplikasi yang kita boleh senaraikan di sini, seperti berlakunya radang otak, radang jantung, sawan, pergerakan tak normal, ataupun pernafasan yang boleh mendapat komplikasi seperti radang pernafasan dan sebagainya. Namun begitu itu sehingga kini di Malaysia masih berada dalam keadaan yang kita kata dia dalam kawal, insya-Allah alhamdulillah dalam keadaan terkawal lah buat masa ni. Okey doktor, saya nak dapatkan respon juga. Sekarang ni berkenaan dengan, selain daripada HFMD, kita juga berdepan dengan monkeypox. Jadi berlegar di media sosial sekarang ini perbezaan antara monkeypox, chickenpox dan juga HFMD. Hari ini boleh tak doktor perincikan lagi apa itu chickenpox, apa itu monkeypox dan juga HFMD ini, untuk kita para penonton di luar sana lebih jelas lah apa itu sebenarnya penyakit ini. Di kesempatan ini saya rasa saya juga ingin memohon saya punya pakar perubatan kesihatan awam Dr. Rozanim Kamarudin untuk memberi komen atau ulasan tambahan lah mengenai perkara ini. Baik, bersama-sama kita hari ini juga Dr. Rozanim, pakar kesihatan awam juga di sini. Kita dapatkan respon balas daripada beliau. Baik doktor. Terima kasih Dr. Amin ya. Jadi sekarang ni yang paling banyak diperkatakanlah 3 lah penyakit ni, HFMD, monkeypox virus dan juga chickenpox atau Zoster zoster. Perbezaannya yang pertama adalah virus. Ketiga-tiga ni persamaannya dia adalah disebabkan virus dan dia adalah berjangkit. Itu persamaan dia. Perbezaan yang pertama adalah dia virus yang berlainan. Walaupun dia dalam untuk chickenpox dan monkeypox, nama pun pox tu dia dalam family yang sama, tetapi dia virus yang berbeza. Dan HFMD pun dia virus yang berbeza. Macam HFMD ni adalah enterovirus yang selalu kerapnya EV71 dan Coxsackie A16. Dan untuk monkeypox virus lah. Dan untuk chickenpox, Rizola zoster virus. Jadi virus berbeza. Bila virus berbeza, dia punya gejala pun berbeza sedikit. Untuk pengamal perubatan, mereka boleh pastikan perbezaan ni. Tapi secara umumnya untuk kita semua, kita lihat yang pertama adalah simptom dari segi ruam makula popular tu dengan juga ada lepuh blister. Kalau kita tengok HFMD ni, dia adalah tertumpu kepada tapak tangan, tapak kaki dan dia ada ulcer dalam mulut. Untuk chickenpox ni, dia pun ada ruam yang sama, tapi ruam dia tertumpu di badan. Tidak banyak di kaki dan tidak banyak di tangan. Dan untuk monkeypox pula, dia punya ruam tertumpu di tangan dan juga di kaki, extremities, bukan dekat trunk, bukan dekat badan. Dan untuk monkeypox ni, dia punya ruam tu sekata. Maksudnya sebenarnya untuk lepuh ni dia bermula dengan ruam, lepas tu dia akan jadi blister yang ada air tu, lepas tu air tu pecah, dia jadi berkudis. Kalau untuk monkeypox ni dia sekata pada fasa yang sama. Macam chickenpox ni, kalau kita tengok kat badan tu, dia ada yang ruam, dia ada yang lepuh, dia ada yang berkudis. Jadi dekat situ kita dapat bezakan. Dan untuk HFMD ni, dia lebih banyak ulcer di mulut. Dan apabila kita dapat sejarah pesakit, kita dapat bezakan. Dan yang paling penting, monkeypox ni dia ada pembengkakan kelenjar limfa. Itu perbezaannya lah. Dan cara jangkitan ni sama, iaitu kontak rapat dan juga apabila kita sentuh permukaan air tercemar. Tapi daripada gejala tu kita dapat bezakan dan kita akan confirmkan dengan mengambil sampel untuk pastikan virus mana yang telah menjangkiti seorang tu. Baik, terima kasih Dr. Zanim. Dan kita kembali kepada Dr. Amin Shah untuk sebagai penutup kita hari ini. Apakah harapan doktor kepada ibu bapa terutamanya di luar sana terhadap anak-anak mereka? Okey, sekali lagi saya menyeru semua ibu bapa, penjaga untuk sentiasa peka lah tentang kesihatan anak-anak. Kita masalah kita, anak-anak ni bila dia rasa demam pun, kalau dia boleh berlari, dia berlari. Tapi sebenarnya kita boleh lihat kalau anak kita ni tidur je, tu mereka tak sihat.
Dan bila sebab ibu bapa ke Kuala Lumpur ni kerja, pagi kerja, malam pun ada yang kerja. Jadi kita harap mereka ataupun kita semualah kena peka tentang kesihatan dan segeralah bawa anak-anak ke klinik kesihatan atau ke klinik swasta dan sebagainya untuk dapatkan rawatan. Jadi dan juga apabila anak-anak kita mengalami demam ataupun yang kita jangkakan kan, sebab ada kita mendapat juga ada ibu bapa yang terpaksa menghantar anak sebab mereka bekerja, sedangkan pada ketika tersebut anak terpaksa diisolasi atau diletakkan di bawah jagaan sendiri di rumah lah. Jadi ini yang kita maklumkan tadi, melakunya jangkitan di dalam taskar dan sebagainya. Kita faham ibu bapa perlu bekerja sebahagiannya, tetapi kita juga perlu faham bahawa anak-anak yang mendapat penyakit HFMD ni boleh menjangkiti anak-anak lain. Justru bawa kita anak-anak kita, dan kalau penjawat awam mereka boleh mendapatkan cuti menjaga anak untuk dikuarantin dan sebagainya, cuti kuarantin. Jadi kami di Jabatan Kesihatan Wilayah Sukan Kuala Lumpur dan Putrajaya sangat berharaplah semua bapa faham akan perkara ni dan sama-sama kita faham. Dan juga kalaulah pagi-pagi datang di pusat jagaan, ada staf pusat jagaan tu kata tengok anak dulu, cek dulu. Jadi kita sebagai bapa kita kena faham lah, sebab kami pun dapat pelaporan daripada tuan punya pusat jagaan, doktor saya dah jaga kat depan tu, kita panggil gatekeeper Dr. Rozanim, untuk supaya kalau anak-anak tu ada simptom dan sebagainya, supaya ibu bapa tak bawa ke dalam lah. Tapi ibu bapa marah. Jadi saya kena kerja doktor, kita faham, tapi kita pun kena faham juga kepentingan kesihatan untuk anak-anak kita di pusat-pusat jagaan. Jadi sekiranya adanya penjaga-penjaga pusat asuhan, tamak asuhan ni atau taskar ni meminta kita membawa anak kita klinik, kita bawalah ke klinik demi kesihatan anak-anak kita juga, dan juga demi kesihatan anak-anak lain yang juga anak-anak Malaysia di tempat pusat jagaan tersebut. Itulah permintaan, permohonan dan nasihat kami lah di Jabatan Kesihatan. Dan Jabatan Kesihatan sentiasa turun juga buat pemantauan dan pendidikan kesihatan kepada pusat-pusat jagaan dan juga kepada anak-anak ni lah. Jadi kami terima kasih kepada pusat jagaan yang telah selama ini memberi kerjasama baik, dan juga mereka telah berusaha bersama-sama dengan Jabatan Kesihatan, dan kami pun mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa di luar sana yang sentiasa memberi kerjasama kepada taskar dan juga kepada Jabatan Kesihatan dalam memastikan jangkitan HFMD ini dapat dikawal dengan sebaiknya. Dan terima kasih juga kepada Jabatan Penerangan yang sentiasa bersama kami, memberikan informasi yang tepat, memberikan informasi yang cepat, dan memastikan semua kita, khususnya warga Kuala Lumpur dan Putrajaya, berada dalam keadaan sejahtera dan sihat. Terima kasih. Begitu tadi. Terima kasih kepada Dr. Amisha dan juga Dr. Rozanim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitu tadi sesi temu bual saya bersama dengan Dr. Amisha dan Dr. Rozanim dari Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pesanan saya kepada ibu bapa di luar sana, terus pantau kesihatan anak anda, bawa ke fasiliti kesihatan yang berdekatan sekiranya dijangkiti HFMD dan kuarantin anak anda. Baik, sekian sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa di lain siaran. Sekian saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.